jumlah musuh yang telah gugur sejak insiden ini hari ini ialah 52. Dan tindakan operasi ketenteraan polis akan diteruskan sehingga mereka meletak senjata tanpa syarat. Ingin mengumumkan kewujudan satu kawasan yang diberi nama Special Security Area belah Sabah Eastern Command ini. Special Security Area ini akan meliputi kawasan dari Kudat ke Tawau dan merangkumi sandakan sempurna Lahad Atu dan Kunang. Dan kita bahawa mereka mesti meletak senjata secara unconditional, tanpa syarat, dan senjata itu mesti diserah pada kita. Itu pendirian kerajaan Malaysia. Berasas kepada kedua-dua dari segi perundangan dan juga dari segi suara rakyat yang telah dipungut secara demokratik, maka soal Sabah dalam Malaysia sebagai sebahagian dari wilayah Malaysia tidak patut dan tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa. Dan saya nak tegaskan bahawa jangan sesiapa memandang ringan kepada iltizam kerajaan Malaysia untuk menegakkan prinsip bahawa Sabah ada sebahagian daripada wilayah Malaysia selama-lamanya dan tidak boleh dipersoalkan oleh sesiapa sekalipun, sama ada di dalam maupun di luar negara kita. Dan kita akan tetap pertahankan prinsip ini, hakikat ini dan kebenaran ini secara mutlak dan dengan sepenuh kekuatan yang ada pada kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam Agenda Awani. Itu sebahagian petikan persidangan media yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada petang tadi, di mana hak mutlak Sabah adalah di bawah kedaulatan Malaysia, tidak boleh dicabar lagi sejak 1886 lagi, dan juga pembentukan Suruhanjaya Kobalt untuk Sabah bersetuju menyertai Malaysia, dan itu tidak boleh disangkal lagi. Jadi itu yang kita bincangkan, bagaimana maruah dan juga kedaulatan negara ini termasuk Sabah perlu dipertahankan. Jadi bersama saya Profesor Dr. Azmi Hassan, Geostrategis Universiti Teknologi Malaysia, dan di Thailand nanti kita akan bersama Profesor Madya Dr. Jaswan Singh, Pensarah Jabatan Pengajian Antarabangsa dan juga Strategik Universiti Melaya pada blok kedua nanti. Mungkin reaksi awal Prof. Dr. Azmi Hassan terhadap kenyataan yang begitu tegas pemimpin nombor 1 kita. Ya, Haji, mungkin apa dikatakan Tentera Kesultanan Sulu datang membawa senjata dengan tuntutan mereka itu, mungkin mereka menganggapkan Malaysia tidak akan mengambil tindakan seperti yang diambil 2-3 hari lepas. Saya rasa itu adalah satu kesilapan strategi daripada pihak mereka. Mereka menyangkakan Malaysia tidak akan mengambil tindakan yang tegas seperti yang berlaku sehingga hari ini. Jadi itu adalah satu mesej, isyarat yang jelas, bukan sahaja daripada Perdana Menteri, tetapi saya pasti rakyat Malaysia 100% di belakang Perdana Menteri, 100% di belakang kerajaan Malaysia, bahawa apa yang dilakukan tindakan ini adalah untuk menjaga maruah kita, untuk menjaga kedaulatan kita dan untuk menjaga kemerdekaan kita supaya tidak dipermainkan. Jadi inilah satu isyarat yang memang ditunggu-tunggukan oleh rakyat Malaysia. Tuntutan waris yang disebut dari Manila itu ke atas Sabah dan mengarahkan askar-askarnya dan juga keluarga mereka yang menyeberangi Lautan Sulu masuk ke Lahad Datu, dan ini menimbulkan satu kataupun kejutan di mana mereka datang bukan cara biasa seperti mana yang berlaku sebelum ini, kerana kita tahu wilayah tersebut di timur Sabah ini begitu dekat dengan Sulu, dengan Tawi-Tawi, dengan juga Sulawesi dan sebagainya, dan saya pernah berada di wilayah tersebut, di Datu Tawau dan sebagainya. Memang ini masyarakat mereka begitu dekat dengan wilayah-wilayah ini, tetapi kali ini mereka membawa senjata dan membawa misi yang begitu tertentu. Jadi ini menimbulkan satu ataupun cara kita bertindak begitu berbeza untuk menangani isu ini dari sudut keselamatan negara. Ya, ini berkaitan dengan isu keselamatan memang tidak boleh dikompromi. Mungkin ramai rakyat Malaysia tertanya kenapakah begitu terbuka perairan di Sabah itu. Masyarakat Sulu ataupun masyarakat lain di Filipina begitu mudah masuk.
seperti kata Haji tadi, itu adalah menjadi satu tradisi dan kita tidak mempunyai persepsi yang berat sebelah. Ya. Apakah tujuannya mereka datang di sini? Kita mempunyai persangkaan yang baik, bukan saja di Sabah, di Kelantan misalnya, Haji. Penduduk Thailand, Kelantan dengan Golok sempadan boleh keluar masuk dengan di Sungai Golok begitu mudah sekali kerana kita mempunyai hubungan yang baik. Tapi apabila mereka datang dengan niat yang tidak baik, maka inilah akibatnya. Dan saya pasti selepas ini harapnya tidak ada lagi ungkitan-ungkitan yang sepatutnya tidak timbul yang telah lama diselesaikan 10 ataupun 20 tahun yang lepas. Isu Sabah, dan kita tahu juga Sabah sebahagian daripada Kesultanan Brunei, dan juga kita tahu juga sebahagian daripada Kesultanan Sulu, dan juga akhirnya apabila di bawah syarikat Hindia Timur British dan juga yang menguasai Borneo Utara, mereka kata pun akhirnya bersama-sama dengan Persekutuan Malaysia, iaitu pada dengan tubuhnya Suruhanjaya Kobalt, itu sudah jelas pasca penjajahan, pasca kolonialisme ini menjadikan sebuah negara yang modern state nation, dan Sabah automatically akan terputus dengan kedaulatan mana-mana negara yang menuntut sebelum ini. Jadi itu perlu jelas dan tidak boleh dikompromi. Memang jelas bahawa sejarah, kalau kita ambil sejarah 100 tahun yang lepas, sejarah 2 dekad yang lepas, begitu jelas sekali rentetan peristiwa ini sehingga hari ini, bahawa Sabah, rakyat Sabah, walaupun 2/3 majoritinya pada dikatakan pungutan suara pada ketika itu, bersetuju untuk bersama-sama dengan Malaysia. Jadi itu adalah hakikinya yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Tapi masalahnya tuntutan Kesultanan Sulu ini, Kesultanan Sulu itu kita tak tahu apakah entitinya mereka, sedangkan kerajaan Filipina sendiri tidak mengiktiraf apa yang mereka panggil Kesultanan Sulu itu sendiri. Jadi mana mungkin boleh mereka menuntut kepada Malaysia sebagai sebuah negara? Mereka bukan entiti yang berdaulat, bukan negara yang berdaulat. Ianya adalah daripada kalangan penduduk Filipina. Jikalau itu dibenarkan, maka kucak kacir bukan Asia Tenggara, tetapi seluruh dunia akan menjadi kucak kacir. Jadi ini perlu dimengerti oleh rakyat Malaysia, kenapa mereka perlu berdiri teguh di belakang kerajaan. Okey. Kita melihat Sabah sebuah negeri yang begitu dinamik dan juga kompleks sifatnya. Kita tahu orang etnik asal Sabah dengan kadazan dusunnya, orang Murut, dan banyak lagi, ratusan lagi etnik yang menjadi etnik asal Sabah dengan kedatangan selepas itu orang Sulunya, orang Bugisnya, orang Bajaunya, orang Brunei, orang Melayu, Cina dan juga Arab, menjadikan Sabah begitu harmoni sebenarnya kalau berbanding dengan negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Tetapi ini tidak boleh dijual beli dengan ancaman keselamatan, ancaman menggugat wilayah kedaulatan negara. Jadi ini perlu orang kata pun ada satu sikap yang orang kata pun solid terhadap bagaimana kita melihat Sabah. Ya, Sabah kalau diikutkan adalah ia menunjukkan begitu unik sekali seperti kata Haji, bahawa tidak ada masyarakat ataupun suku kaum yang majoriti sebagai kaum yang terbesar sana. Dan kita agak berasa istimewa juga rakyat penduduk di Sabah, di mana ramai pendatang daripada Filipina, walaupun mereka masuk secara tidak sah, tapi mereka boleh hidup secara bersama. Itu adalah satu perkara yang agak unik di Sabah. Dan di sini apabila berlaku perkara ini, kemungkinan besar apa yang persepsi yang ada sebelum ini akan berubah. Betulkah? Mungkin penduduk Sabah akan berasa sangsi dengan penduduk pendatang-pendatang asing ini. Tapi ingin saya ungkitkan ketika Perang Dunia Kedua, ketika serangan Pearl Harbor oleh Jepun, di mana rakyat Jepun di Amerika Syarikat dikurung. Tetapi sebenarnya rakyat Jepun tidak menyokong serangan tersebut. Jadi di sini saya melihat bahawa rakyat Sabah, terutama sekali yang kaum suluk itu, setia tidak berbelah bagi. Saya rasa setianya mereka kepada Sabah tidak akan berbelah bagi kerana mereka telah berada di situ sebetul lama sekali. Okey, kita akan rehat sebentar, Dok. Kita akan jumpa selepas ini dan kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Jaswan Singh. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana anda setia bersama kami. Mungkin kita terus bersama Profesor Madya Dr. Jaswan Singh. Selamat malam, Dr. Jaswan.
Assalamualaikum. Prof, kita lihat juga isu Sabah merupakan satu perkara yang bukan boleh dipandang rendah ataupun kita lihat kompleksiti sejarah Sabah juga perlu diangkat semula supaya kita menyedari bahawa kedaulatan ini tidak boleh dikompromi. Kedaulatan Sabah juga melalui proses yang juga cukup panjang dan akhirnya bersama Malaysia. Jadi bagaimana kita dapat memahami dalam jalinan ASEAN misalnya, jalinan kita dengan Filipina misalnya, begitu juga dalam jalinan bagaimana kita bergerak selepas pasca penjajah misalnya, Dr. Jaswan? Sebenarnya di sini isu tuntutan ini tidak mempunyai sebarang asas atau basis kerana perjanjian-perjanjian dari segi sejarah jelas menunjukkan bahawa Sultan Sulu telah menyerahkan segala hak dan kuasa rights and powers ke atas wilayah-wilayah ini untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama. Yang kedua ialah kalau kita lihat Madrid Protocol 1885, Spanyol pada masa itu yang sudah menguasai seluruh Filipina termasuk Sultanate of Sulu telah melepaskan segala tuntutan ke atas wilayah-wilayah ini. Dan selanjutnya kita juga boleh melihat perkara-perkara lain seperti bagaimana apabila rakyat Sabah memasuki Malaysia, majoriti bersetuju untuk menyertai Malaysia. Di sini isu yang penting ialah bona fide self-determination. Dan menurut ICJ, bona fide self-determination adalah suatu perkara yang amat penting. Dan yang terakhir sekali ialah isu simpanan ligitan. Apabila Malaysia membawa isu ini ke ICJ beberapa tahun yang lalu, Filipina telah mengemukakan bantahan bahawa dia menuntut Sabah. Tetapi bantahan ini telah ditolak oleh ICJ. Lantas urusan itu telah dilakukan di antara Malaysia dan Indonesia dan Malaysia mendapat kedaulatan ke atas. Jadi di sini rentetan peristiwa semua menunjukkan bahawa asas tuntutan itu tidak ada. Perkara lagi yang ingin saya bangkitkan di sini ialah bila kita bercakap tentang tuntutan, isunya bukan Sabah. Isunya ialah hanya sungai-sungai atau jajahan-jajahan di kawasan East Coast. Dan semua ini telah pun dibereskan melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Joseph Torre, Alfred Dan, Baron von Overbeck dan sebagainya. Jadi isu ini tidak patut timbul. Dan dalam konteks ASEAN saya percaya isu kedaulatan Malaysia ke atas Sabah dan sebagai sebahagian daripada Malaysia itu tidak patut dipersoalkan oleh mana-mana pihak. Doktor melihat juga bagaimana selepas insiden individu yang mengarahkan askar mereka untuk tinggal di sebuah negara yang berdaulat dan membawa senjata untuk menuntut haknya dan sebagainya, dan kita tahu juga wilayah timur Sabah ini begitu dekat dengan wilayah Indonesia dan begitu juga Tawi-Tawi dan juga pulau di Kepulauan Sulu. Jadi mungkin selepas ini kita akan lebih perlu meningkatkan lagi orang kata pun sepanjang sempadan lautan yang luas itu, dan akhirnya akan memberi impak kepada urusan silaturahim persaudaraan antara mana-mana pihak yang ada kaitan dengan keluarga mereka di Sabah. Memangnya saudara Nazri, sekarang kita tidak ada pilihan tetapi meningkatkan sistem pertahanan kita, keselamatan kita di sekitar kawasan itu, dan ini sememangnya akan memberi dampak dari segi perdagangan, perikanan dan sebagainya. Tetapi saya percaya kita tidak ada pilihan lain lagi kerana kita perlu memastikan isu seperti ini tidak berlaku kerana ini adalah pencerobohan ke atas kedaulatan negara dan ini tidak boleh dibenarkan lagi. Okey, terima kasih kepada Profesor Madya Jaswan Singh atas pandangan tersebut. Mungkin Dr. Azmi nak menambah? Ya, betul. Saya setuju apa dikatakan oleh PM Dr. Jaswan itu bahawa jikalau ia melibatkan kedaulatan dan maruah negara, tiada sebarang kompromi boleh diberikan. Dan satu perkara adalah sepanjang perairan pantai timur Sabah itu terlampau panjang, Haji. Begitu sukar sekali untuk mengawalnya. 24 jam satu hari adalah akan memakan belanja yang begitu besar sekali kerana ia adalah satu perairan yang begitu panjang. Kalau kita ambil contoh di Amerika Syarikat, di antara Mexico dengan Amerika Syarikat, begitu luas. Agak mudah kerana ianya sedaratan, tapi masih ramai lagi yang boleh bolos walaupun Amerika punya teknologi yang tinggi. Jadi ini kita tak boleh bergantung kepada organisasi pertahanan saja. Rakyat
di kawasan itu perlu memainkan peranan. Okey. Dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada petang tadi tentang orang kata pun pengujudan sebuah jawatan kuasa kawasan keselamatan khas merangkumi daripada Kudat ke Tawau itu. Jadi bagaimana Dr. melihat? Ya, ini adalah untuk memberi satu keyakinan kepada penduduk kawasan itu bahawa Angkatan Tentera Malaysia bersama-sama dengan polis, kehadiran mereka akan dipertingkatkan. Jadi wujudnya kawasan ini bukan untuk menunjukkan kawasan ini tidak selamat didiami, tetapi sebaliknya bahawa untuk meningkatkan keyakinan itu saja. Jadi ini secara tak langsung menunjukkan bahawa segala pendatang asing ini akan berdepan dengan sistem pertahanan kita. Jadi ini satu langkah yang baik yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Dan sudut geostrategis juga kita melihat Sabah mempunyai kekuatan ataupun impak dari sudut ekonomi misalnya. Kita tahu kita terlibat dalam segitiga negara kita antara Malaysia, Filipina dan juga Indonesia di wilayah timur Kepulauan Sulu dan juga China Selatan tersebut. Jadi ini memberi sedikit sebanyak juga akan merencatkan juga bagaimana kita berdagang, berniaga dengan wilayah-wilayah. Tetapi mungkin ini sebagai satu impak jangka pendek mungkin, tetapi dari sudut jangka panjangnya kita akan mendapat peluang-peluang yang lebih luas, lebih lumayan kerana kita tahu dengan penerbangan yang lebih kerap antara wilayah-wilayah ini dengan termeterainya perjanjian damai antara Manila dan juga wilayah autonomi Mindanao oleh MILF misalnya, itu memberi buka ruang bagaimana kehebatan negara kita juga untuk menolong rakan-rakan kita di wilayah selatan. Kesannya memang ada, Nazri, tapi saya lebih melihat kesannya lebih memberi impak negatif kepada Mindanao itu sendiri. Bila disebut rangka persefahaman di antara Manila dengan MILF, salah satu isunya adalah pembangunan di Mindanao. Jadi bila perkara ini berlaku, memang kita akan menerima kesan tempias ekonomi yang agak negatif. Tapi saya boleh lebih melihat pada yang lebih yang berlaku kesannya adalah Mindanao. Kita mahu Mindanao membangun kerana sejahteranya jiran kita, sejahteranya Malaysia. Itu konsep kita, kita nak membantu. Tapi apa yang telah berlaku hari ini mungkin akan menyukarkan lagi banyak kekangan-kekangannya kalau nak membangunkan di Kepulauan Mindanao itu sendiri. Kita lihat sekali lagi, Doktor. Lepas ini kita akan membincangkan bagaimana masa depan Sabah dan juga bagaimana kita bersama orang kata pun sepakat, bersatu padu dan juga padu memberi sokongan kepada pasukan keselamatan negara di perbatasan. Kita jumpa lagi selepas ini. Apabila kita berbicara tentang kedaulatan, ia begitu orang kata pun dekat dengan bagaimana kita membina semangat nasionalisme dan sebagainya. Andaiannya beginilah, Doktor melihat, kalau saya ada harta di negara A misalnya, dan walaupun saya sebelum ini menjadi orang kata pemerintah ke wilayah A misalnya, tetapi tidak semestinya saya ada kedaulatan lagi ke wilayah A sedangkan kita hanya tinggal harta sahaja. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini satu perkara yang berbeza di antara hak kedaulatan dan juga nilai sentimental yang ada diwarisi sebelum ini. Jadi itu perlu diperjelaskan juga. Ya, memang betul bahawa kita tahu bahawa kita, kerajaan Malaysia mempunyai harta di Singapura umpamanya melalui jalan-jalan kereta dan reserve-reserve-nya. Jadi kita tidak mempunyai kedaulatan ke atas tanah-tanah itu di Singapura. Singapura mempunyai kedaulatannya. Jadi berbeza juga. Sama juga dengan di Sabah. Kedaulatan Sabah itu ataupun sebahagian Sabah itu hak kita, empunya kita. Jadi kita terpaksa mempertahankan kedaulatan dan maruah kita. Itu satu perkara. Dan satu perkara agak kita perlu terangkan pada rakyat Malaysia adalah apa yang berlaku hari ini. Sebenarnya saya melihat Malaysia sebagai kambing hitam. Ianya adalah politik dalaman di kawasan Mindanao itu sendiri. Dan apa dikatakan Sultan Jamilul Kiram ini agak mempunyai agendanya tersendiri. Jadi dia mempergunakan tuntutan Sabah ini untuk memperjuangkan agenda ini. Jadi saya melihat ni bahawa mangsanya adalah kita. Jadi apa yang berlaku ni tak sepatutnya berlaku, tetapi dah terjadi. Dan jadi itu yang menyedihkan. Ataupun cara kita menengani ini daripada hari pertama hinggalah ke hari ini sudah memberi ruang yang cukup banyak
untuk mereka letak senjata, serah senjata dan pulang secara aman ke wilayah masing mereka. Jadi itu tidak diendahkan dan mereka bertegas untuk mempertahankan kononnya agenda mereka. Jadi itu juga perlu jelas juga. Maksudnya kita sudah melakukan apa saja untuk cara damai, cara orang kata pun tanpa pertumpahan darah sekalipun, tetapi apabila mereka menyerang anggota keselamatan kita, itu mengubah bagaimana kita membuat pendekatan baru terhadap isu ops daulat ini. Ya, memang betul bahawa selama 20 hari peluang telah diberikan, beberapa kali anjakan-anjakan deadline telah diberikan tapi masih tidak diendahkan. Bukan saja tidak diendahkan tapi dibalas dengan serangan yang mengorbankan 8 anggota polis kita. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh diterima oleh rakyat Malaysia. Kerana kita tak biasa dengan keadaan di mana anggota tentera kita diserang sedemikian rupa. Satu perkara yang asing bagi kita. Jadi sebab itu saya lihat di sini bahawa tindakan terdapat semangat nasionalis di Malaysia sendiri, bahawa mereka menyokong 100% apa yang kerajaan Malaysia lakukan. Dan kalau kita pergi ke sebelah Filipina, semangat nasionalis di sana tidak ada. Kalau yang demonstrasinya di depan kedutaan kita di Makati cuma sebahagian kecil sahaja. Secara keseluruhannya semangat nasionalis tidak wujud. Berbeza dengan tahun lepas apabila China dengan tentera laut Filipina di Scarborough Show bertembung, semangat nasionalis Filipina begitu tinggi sekali. Hampir 100% menyokong kerajaan mereka. Tapi hari ini tidak timbul. Cuma segelintir saja yang demonstrasi. Itu perlu diterangkan pada rakyat Malaysia. Kita perlu berada teguh di belakang anggota keselamatan kita di ground zero di perbatasan di Sabah supaya mereka tidak perlu memikirkan apa lagi di belakang mereka. Solid rakyat Malaysia, pimpinan negara berada di belakang mereka dan anggota keluarga mereka yang ditinggalkan akan dijaga sepenuhnya. Ya, memang betul Nazri. Kalaulah itu apa dikatakan pemikiran rakyat Malaysia seperti Haji katakan tadi memang baik, tapi masalahnya terdapat politik dalaman yang begitu sempit sekali sehingga mereka sanggup memperkatakan apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Kalau golongan ini tidak sukalah kepada pemerintah sekarang, tidak perlu mengutuk, tapi mereka perlu menyokong. Itu adalah paling sedikit yang boleh mereka lakukan. Sebab kita perlu menyokong 100% apa yang dilakukan oleh anggota keselamatan kita. Okay, terima kasih kepada Dr. Azmi Hassan atas masa yang diberikan. Kita akan terus memberi liputan terkini tentang ops daulat sehinggalah operasi ini tamat. Terima kasih kepada anda. Hantarkan pandangan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan jangan lupa melayari awani.com untuk mendapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi.